Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya diberi limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dihindarkan kita semua daripada mara bahaya COVID-19 dan diberikan kepada kita kesihatan baik dan dilimpahi nikmat yang begitu luas kepada kita. Maka marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dilimpahkan itu. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang mana kelas pengajian di masjid maupun surau tidak dibenarkan. Maka disuruh kepada semua tenaga pengajar di masjid maupun surau menggunakan medium yang telah ada, menggunakan peralatan yang ada seperti mana telefon pintar, dan kelas telah hendaklah dibuat dengan secara rakaman ataupun secara video live ataupun online. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil kesempatan ini untuk meneruskan pengajian kita yang bulan 5 yang minggu yang ketiga di surau Impian Ihsan, berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu berkenaan dengan kahwin lebih daripada satu, yakni berpoligami. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah erti poligami itu? Ya. Dari segi bahasa, iaitu menghimpunkan isteri dalam satu masa. Dari segi mengikut Kamus Dewan, poligami bererti amalan beristeri lebih daripada seorang pada masa yang sama. Makna menghimpunkan isteri dalam suatu masa lebih daripada seorang, maka itu dikatakan poligami. Menurut bahasa Arab, ta'addud az-zawjati, yakni dua perkataan yang membawa makna isteri yang banyak ataupun berbilang isteri. Manakala ada satu lagi istilah, yakni dipanggil monogami, yakni orang lelaki berkahwin dengan seorang wanita sahaja, maka itu dipanggil monogami. Ada satu lagi istilah dipanggil polyandry, iaitu amalan bersuami lebih daripada seorang dalam satu masa. Polyandry tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Namun begitu, ada juga diamalkan oleh manusia di atas dunia ini yang mempunyai lebih daripada seorang suaminya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkahwin lebih daripada satu ini dipanggil poligami. Jadi bab ini amat disukai oleh orang lelaki. Islam adalah satu agama yang indah, satu agama yang benar, satu agama yang sesuai dan secocok dengan kehendak fitrah manusia dan sentiasa mengambil berat keadaan hidup manusia. Islam ni sentiasa mengambil berat keadaan hidup manusia, sentiasa mendidik segala yang baik
serta menjauhkan daripada sikap berlebihan dan berpura-pura. Agama Islam ni satu agama yang mengambil berat umatnya, memerhati keadaan kehidupan manusia dan menjauhkan manusia daripada sikap berpura-pura dan berlebih-lebihan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sekali dalam konsepnya yang membenarkan poligami. Maknanya Islam membenarkan seorang suami oleh kerana dia sesuai dengan kehendak fitrah manusia, maka dia membenarkan seorang suami tadi berkahwin lebih daripada satu. Dan kahwin lebih daripada satu ini adalah tuntutan syariat Islam. Maknanya dibenarkan kepada seorang suami berkahwin lebih daripada satu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi kalau kita lihat sejarah silam, tuan-tuan, didapati ramai di kalangan umat-umat terdahulu yang beragama sebelum Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani sebelum Islam. Semuanya membenarkan perkahwinan berpoligami. Agama mereka ni benarkan berkahwin lebih daripada satu. Hingga ada yang mencapai berpuluh-puluh bilangan isterinya. Dan ada pula yang mencecah beratus-ratus. Tanpa ada syarat yang mesti dipatuhi atau ikatan yang mesti dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini, apabila datangnya Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan pada poligami itu batasan dan syaratnya yang mesti dipatuhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegakkan Islam ini ke atas orang yang berpoligami, mestilah ada syarat-syarat dan batasan yang mesti dipatuhi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia memeluk Islam, namanya Ghailan Ats-Tsaqafi. Qad aslama Ghailanu Ats-Tsaqafi wa tahtahu 10 niswatin. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna arba'an wa fariq sa'irahunna. Maksudnya ketika mana Ghailan Ats-Tsaqafi memeluk Islam, dia mempunyai 10 orang isteri. Jadi sebelum memeluknya Islam, Ghailan Ats-Tsaqafi ini dia ada 10 orang isteri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai Ghailan Ats-Tsaqafi, pilihlah daripada isteri-isterimu yang 4 itu, pilihlah daripada isteri-isterimu 4 orang sahaja. Mana daripada 10 orang isteri tadi, maka Ghailan Ats-Tsaqafi hendaklah memilih 4 orang sahaja, dan yang selebihnya itu hendaklah diceraikan. Jadi inilah pandangan ketetapan Islam. Yang Islam berada di tengah-tengah dalam dua keadaan ini dan tidak membenarkan orang yang kahwin lebih daripada 4 dalam Islam. Sementara itu, sebahagian dari yang lainnya ada juga sebahagian selain daripada Ghailan Ats-Tsaqafi ini, ketika mereka memeluk Islam, ada yang punya 8 orang isteri. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan ada juga yang punya 5 orang isteri. Ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Kemudian, dan ada juga yang mempunyai 5 orang isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka yang punya lebih daripada 4 isteri tadi mengambil 4 orang sahaja daripadanya, dan selebihnya itu hendaklah diceraikan. Adapun perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 9 orang isteri, maka keadaan ini adalah perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita mendakwakan bahawa kita katakan Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 orang, kenapa aku tidak boleh? Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Kerana lebihnya
isteri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada 4 itu adalah khususiyah, dibenarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja demi keperluan umat kepada isteri-isteri Nabi itu sesudah kewafatannya. Okey, baik. Kemudian kita lihat lagi adil sebagai syarat utama untuk berpoligami. Adapun syarat yang ditetapkan Islam tentang poligami itu adalah seperti kepercayaan seorang Muslim pada dirinya sendiri. Mana seorang Islam, lelaki yang ingin berpoligami, dia mestilah yakinkan diri dia sendiri bahawa dia akan dapat berlaku adil terhadap 2 orang isterinya atau lebih daripada itu. Maknanya bagi orang yang nak kahwin lebih daripada 1 ini, dia mestilah yakin bahawa dia ni boleh melaksanakan keadilan terhadap isteri-isterinya itu, iaitu dalam bab makan minumnya. Makan minum isteri kena adil. Kalau ada 2 orang isteri, maka kena adil kedua-duanya. Adil juga dalam bab pakaiannya. Adil juga dalam keadaan rumah tangganya, tempat tidurnya, nafkahnya dan lain-lain. Bersiapa yang tidak yakin akan dirinya dapat menunaikan hak-haknya yang tersebut dengan penuh keadilan dan saksama, maknanya bagi seorang yang dia tidak yakin, dia ragu-ragu akan dirinya dapat menunaikan hak-hak isterinya tadi, hak makanan, hak tempat tinggal, hak nafkah, lain-lain, hak pakaian dan sebagainya itu, maka haramlah baginya untuk berkahwin lebih daripada seorang isteri sahaja. Jadi barang siapa yang tak yakin dapat berlaku adil sekiranya dia kahwin dengan isteri-isterinya lebih daripada seorang itu, kalau kahwin juga berlaku juga dalam kehidupannya, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Maksudnya, jika kamu bimbang dirimu tidak akan berlaku adil, maka kekalkanlah dengan seorang isteri sahaja. Jadi tuan-tuan, maksud adil, kemampuan zahir ni ialah adil kemampuan zahir. Maksudnya iaitu mampu memberi nafkah asas seperti pakaian dan makanan, minuman kepada isteri. Yang kedua, mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar. Mana zahir ini, kemampuan zahir, kemampuan yang dapat dilihat oleh mata, oleh fizikal. Ya? Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajarnya. Ya? Kalaulah isteri pertama tinggal di rumah flat, maka isteri yang kedua tinggal di rumah teres. Ini tidak adil. Sepatutnya sama. Ya. Yang ketiga, mampu menyediakan kemudahan asas yang wajar seperti pendidikan dan sebagainya. Yang keempat, sihat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang boleh menyebabkan ia gagal memenuhi tuntutan nafkah zahir yang lain. Maknanya tubuh badan orang lelaki tadi mestilah dalam keadaan yang sihat agar mereka ni dapat menyediakan, dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi tuntutan zahir yang lain. Yang kelima, mempunyai kemampuan dan keinginan seksual yang tinggi. Jadi kalaulah dia tidak mampu untuk beri kepuasan nafsu seks pada pasangan-pasangannya, maka dikira ianya tidak adil, tidak mampu. Baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kanat lahu imra'atani yamilu ihdahuma 'ala al-ukhra jaa'a yaumal qiyamah yajurru ahada shiqqaihi saqitan aw ma'ala. Maksudnya, barang siapa yang mempunyai 2 orang isteri,
lalu dia condong kepada satu dari yang lain. Pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan mengheret sebelah lambungnya dalam keadaan sengit atau berat sebelah. Hadis riwayat Ashab As-Sunan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maknanya hadis ini, jika seorang lelaki tadi mempunyai 2 orang isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang daripada memberi nafkah. Mungkin kalau bagi kita ni tuan-tuan, lebih sudah tentulah lebih kepada yang muda daripada isteri yang tua. Lebih cenderung dari segi memberi nafkah zahir. Dari segi nafkah yang dapat material, dari segi fizikal itu. Maka orang ni nanti Nabi sebutkan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan sengit, berjalan dalam keadaan sengit berat sebelah. Condong sebelah ini yang diancam oleh Nabi di dalam hadis ini disebabkan oleh sikap keringanan terhadap hak-hak isteri yang lain. Maka dia mengambil jalan mudah, dia tidak bagi nafkah kepada isteri-isteri yang lain. Dia hanya cenderung seorang saja. Mungkin cenderung kepada yang muda, yang tua dia abaikan. Dan bukan kerana cenderung hati kepadanya. Dalam bab hati ini, cenderung kasih sayang itu benda yang abstrak, yang tidak nampak. Kerana kecenderungan hati kepada seorang daripada yang lain tidak termasuk dalam kategori keadilan. Kasih sayang ni tuan-tuan benda yang tak nampak dengan mata kasar, ia tidak termasuk dalam kategori keadilan. Kerana hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan kemahuannya. Kerana itulah Allah SWT akan memaafkan dan meringankan dalam perkaranya. Jadi dalam sebab kasih sayang ni janganlah kita nampakkan tuan-tuan. Kalaulah sudah tentulah kasih kepada yang baru, ataupun kasih kepada yang lama. Yang baru tak kasih, yang lama pun ataupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini jangan kita tunjukkan. Kalau nak kasih itu, kasih biarlah nampak adilnya kasih tersebut. Namun begitu, di dalam hati ini tidak nampak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal mail." Dan kamu tidak mampu berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, sekalipun terus mencubanya, maka kerana itu janganlah kamu terlalu condong kepada yang satu dari yang lain. Ini Allah sebut dah tuan-tuan. Seorang lelaki tadi, dia tidak akan mampu berlaku adil di kalangan isteri-isteri dia. Sekalipun dia terus mencobanya, maka kerana itu janganlah kamu terlalu condong. Maksudnya janganlah, kalau kita tak mampu pun tuan-tuan, yang dah kahwin itu janganlah nampak sangat cenderung kepada yang satu lagi. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan giliran terhadap isterinya dengan adil, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hadha qismi fima amlik, fala tu'akhidhni fima tamliku wala amlik." Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, inilah giliran yang mampu aku lakukan, maka janganlah engkau mengiraku terhadap apa yang engkau lakukan, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Nabi SAW, tuan-tuan, seorang Rasul yang melakukan adil terhadap isterinya, memohon keampunan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia rasa dia tidak dapat melakukan keadilan itu. Tetapi baginda tetap berlaku adil, iaitu apa yang tidak dapat dikuasai oleh hatiku dan kasih sayangku kepada salah seorang di antara mereka khususnya. Ini bab kasih sayang. Dalam bab kasih sayang, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam pun juga ada perasaan cemburu di antara satu sama lain. Ini perasaan kasih sayang, tuan-tuan. Cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah lebihkan kasihnya kepada
Siti Khadijah. Ya. Walaupun Siti Khadijah telah meninggal, maka Nabi SAW sentiasa sebut namanya, dan sebutan nama itu menjadi cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mahu keluar ke satu tempat, ini Nabi buat giliran macam mana? Undian akan dibuat di antara mereka. Nabi panggil semua isteri dia, ya. Nabi panggil semua dan Nabi buat undian. Jadi siapa yang terpilih dalam undiannya itu, maka orang itulah yang dibawanya bersama keluar. Ya, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi tuan-tuan, bagi kita orang yang kahwin lebih ataupun yang berkeinginan untuk berkahwin lebih, maka bolehlah ambil ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuat giliran ketika mana dia nak berpergian bersama dengan isteri dia. Baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengelakkan berlaku iri hati dan agar semuanya rela dan bersetuju dengan undian tersebut. Maka isteri Nabi tadi bersetuju dengan undian yang telah dibuat. Baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi, Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Islam boleh benarkan orang lelaki berpoligami dengan alasan atau tujuan tertentu. Keharusan berpoligami ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam. Antaranya yang pertamanya bahawa wanita itu mempunyai 3 halangan, iaitu haid. Ya. Orang wanita ni dia dalam sebulan itu dia ada didatangi haid, sama ada mengikut tempoh yang panjang, sederhana ataupun pendek. Kemudian ada juga berlaku ada wanita nifas dan keadaan yang belum betul-betul sihat selepas melahirkan. Jadi dalam keadaan begini, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan yang belum betul-betul sihat ini, Islam mengharuskan berpoligami sampai 4 orang isteri pada suaminya dengan tujuan kalau tiap-tiap isteri ada yang haid, ada yang nifas dan ada pula yang sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suaminya daripada terjumus ke jurang perzinaan pada saat-saat isteri berhalangan. Inilah hikmah dia tuan-tuan. Hikmahnya, sekiranya isteri, ada 4 orang isteri, ketiga-tiga isteri tadi sakit, maka yang menyelamatkan keadaan suami daripada terjebak dalam kancah perzinaan iaitu isteri seorang lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan keturunan kerana isteri mandul atau tidak dapat melahirkan anak, atau kerana isteri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan bakal isteri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunannya daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniah lebih menarik. Jadi dibenarkan berkahwin lebih ini kerana disebabkan isteri tadi mandul, tidak dapat melahirkan anak. Maka si suami, Islam benarkan kepada suami tadi untuk menikahi seorang lagi kerana untuk mendapatkan zuriat keturunan. Yang ketiga, hikmah juga dibolehkan berpoligami ini. Kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeza-beza. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan isteri tidak dapat mengimbanginya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk melihara serta menyelamatkan suami daripada jatuh ke lembah perzinaan. Jadi ini untuk menyelamatkan suami yang mempunyai nafsu seks yang kuat. Jadi kalaulah dalam suasana isterinya tadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang
haidnya terlalu lama, maka jalan terbaiknya ialah nikah seorang lagi. Yang keempat, dengan poligami diharapkan dapat terhindar dari terjadinya perceraian kerana isteri mandul, sakit dan terlalu tua. Jadi oleh kerana isteri ini selalu sakit ataupun mandul, tak dapat melahirkan anak, ataupun isteri sudah terlalu tua, maka jalan penyelesaiannya adalah dibenarkan suami tadi berpoligami. Yang kelima, akibat peperangan yang biasanya melibatkan kaum lelaki, maka jumlah wanita akan lebih banyak mereka itu daripada gadis maupun janda. Dengan adanya poligami, diharapkan janda-janda akibat peperangan itu dapat diselamatkan serta diberi perlindungan yang sempurna. Dan inilah berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah menyelamatkan menyelamatkan balu-balu yang isteri sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mati dalam peperangan. Maka Nabi berkahwin dengan mereka ini dan menyelamatkan, menjaga kebajikan isteri-isteri yang ditinggalkan oleh suami dalam mati syahid itu dalam bab peperangan. Okay, baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenamnya, kerana banyaknya kaum lelaki yang berhijrah merantau untuk mencari rezeki di luar di perantauan, mereka mungkin kesepian, duduk seorang-seorang ketika sihat maupun sakit. Maka dalam saat-saat begini, lebih baik dia mencari seorang isteri lagi untuk mengadakan hubungan secara sah dengan wanita tersebut. Dibenarkan. Inilah menjadi alasan kepada lelaki untuk boleh berkahwin seorang lagi. Yang keseterusnya, untuk menghindarkan kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Jadi oleh kerana ramainya wanita-wanita yang tidak berkahwin, maka dibimbangi berlaku perzinaan, maka seorang lelaki tadi dibenarkan oleh agama untuk menikahi wanita-wanita tersebut agar umat Islam ini, umat manusia terpelihara dari segi keturunannya. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, walaupun agama Islam membenarkan orang lelaki berkahwin lebih daripada satu, tetapi mestilah berpandukan kepada kemampuan lelaki tersebut. Sanggup, yakin ataupun tidak untuk menunaikan hak-hak pada isterinya dari segi nafkah zahir itu, iaitu menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan, minuman yang sempurna, menyediakan mampu juga memberi kemampuan seksual, kemudian mampu menyediakan pembelajaran kepada isteri-isteri. Maka kalau sekiranya dia mampu, boleh teruskan. Sekiranya dia tidak mampu, Allah Ta'ala kata, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sekiranya kamu takut, bimbang untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka hendaklah kekalkan dengan yang satu. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajaran ini sebagai pendedahan kepada orang lelaki yang mana bercita-cita untuk berkahwin lebih daripada satu itu, maka hendaklah dia fikirkan adakah dirinya itu sesuai menepati syarat dan kehendak yang dituntut Islam ataupun tidak. Kalau sesuai, kalau layak, mampu, maka teruskan, kerana Islam amat menggalakkan orang lelaki untuk menyelamatkan keadaan masyarakat agar tidak berlakunya berlakunya kelahiran anak-anak yang tidak sah taraf, berlaku perzinaan. Baik tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik, kelemahan adalah kejadian diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi kuliah secara online di masa akan datang.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.